Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, rekan-rekan FB, penonton-penonton yang sedang mengikuti siaran pada ketika ini, selamat datang. Semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana melangsungkan nikmat kesihatan dan lapang waktu kita pada malam ini, dan alhamdulillah kita telah berjaya menunaikan solat tarawih tadi secara berjemaah dalam keluarga, kerana kita tak buat masa ini belum lagi dibenarkan melakukan solat tarawih berjemaah di masjid ataupun surau. Walau bagaimanapun tanggungjawab itu telah kita laksanakan bersama dengan ahli keluarga kita. Sebelum kita melangsungkan qiyam Ramadan, kita break saat untuk tazkirah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat pada malam ini. Jadi tazkirah saya pada malam ini temanya adalah ulama permata ummah. Ulama permata ummah. Anjuran anak muda sayang ulama. Yang pertama, saya nak highlightkan hakikat ulama itu. Ulama itu membawa kepada beberapa hakikat lah. Jadi semua orang tahu ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam. Ilmu agama yang mendalam, dan mereka ini layak bergelar ulama. Biarpun mereka tidak menggelarkan diri mereka ulama, tetapi orang awam ataupun orang-orang yang sentiasa dahaga dan cinta akan ilmu, menghargai ilmu yang dimiliki oleh golongan ini, maka orang awam memanggil mereka sebagai ulama. Yang pertama sekali, saya nak cerita tentang hakikat ulama ini ialah, ulama ciri-cirinya adalah memimpin manusia ke jalan Allah. Itulah yang dikatakan ulama. Ulama dia memimpin manusia, membimbing manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ulama. Dan yang keduanya, ulama ni dia menjadi simbol yang menyinar bumi ini. Kalau tidak ada ulama di muka bumi ini jadi haubiau. Sebab itu ulama itu penting di atas muka bumi ini. Dan ulama ni dia silih berganti, tetapi yang berganti itu tidak seperti, tetapi dia ada. Kemudian hakikat yang ketiga yang dikatakan ulama, mereka ni adalah pewaris para nabi. Bila sebut pewaris para nabi, tidak hanya terbatas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Nabi Muhammad pun, nabi-nabi yang terdahulu pun selepas nabi itu adalah ulama yang mewaris nabi mereka. Jadi nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama yang hidup selepas kewafatan baginda, maka ulama ini adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat dia. Dan yang keempatnya hakikat ulama ini adalah individu ataupun manusia yang disifatkan sebagai sebaik manusia. Sebaik manusia di atas keratan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kita kata nabi itu yang terbaik. Iaitu lepas nabi ini, maka orang yang bergelar ulama, mereka ni berbanding dengan orang lain, mereka adalah sebaik-baik manusia. Hakikat yang kelima yang kita ulama ni, kepada ulama disandarkan harapan kepada mereka. Disandarkan harapan kepada mereka ulama ni. Diharapkan kebaikan daripada mereka. Jadi orang ramai menagih kebaikan daripada ulama. Apa yang ulama boleh berikan kepada mereka? Yang pertama, memberikan ilmu. Yang kedua, memunajatkan doa. Itulah kebaikan daripada ulama. Dan ada setengah orang mengambil keberkatan daripada alim ulama ini. Dan yang keenamnya, hakikat ulama ni, dosa-dosa mereka, sebab ulama pun bukan manusia yang maksum, turut melakukan dosa,
Barangkali dosa tak sebanyak orang biasa lah, tapi tetap berdosa. Maka ulama ini, hebatnya mereka, hakikat ulama ini, dosa-dosa mereka ini, selain mereka sendiri yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang awam juga, termasuklah murid-murid mereka, orang-orang yang pernah berguru dengan mereka, orang-orang ini turut meminta ampun, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan para alim ulama. Sebab tu sudah menjadi kebiasaan kita ni orang awam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita minta pada Allah mengampunkan dosa-dosa kita, kita tak lupa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa alim ulama. Itulah hakikat ulama. Kemudian poin yang kedua yang saya nak highlight pada malam ni ialah kelebihan ulama. Bila sebut kelebihan ulama ni, satu perkara atau beberapa ciri yang ada kepada mereka tidak ada kepada golongan yang lain, iaitu kelebihan ulama. Apakah kelebihan ulama berbanding dengan orang-orang yang bukan ulama? Yang pertama, ulama ni berbanding dengan orang-orang yang bukan ulama, jika diukur ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ini tidaklah bermakna hamba yang bukan ulama tak takut pada Allah, tetapi yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Sebab mereka menguasai ilmu, lebih mengetahui daripada orang yang bukan ulama. Sebab itulah mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan mereka. Yang kedua, kelebihan ulama berbanding dengan orang yang bukan ulama, disukat dari segi amalan dan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulama ini ibadat mereka lebih dengan orang yang biasa. Kenapakah ibadat orang alim ni lebih? Kerana mereka mengetahui. Orang biasa kadang-kadang dia nak buat ibadat, tapi ada sudut-sudut yang tertentu, ibadat-ibadat yang tertentu, dia tidak berapa arif. Dia tak berapa tahu berbanding dengan ulama. Jadi ulama al-amili ni, mereka ini lebih banyak melakukan ibadah berbanding dengan orang-orang yang bukan ulama. Itu kelebihan ulama. Kelebihan yang ketiga ialah di segi ilmu itu pastinya tak sama. Maka orang alim ini ataupun ulama, mereka tidak sama dengan orang yang bukan ulama di segi penguasaan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul hal yastawi allazina la ya'lamun? Qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Mana orang yang mengetahui itu adalah ulama. Adakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Pastinya tak sama. Itu dia punya perbezaan. Yang keempatnya, kelebihan ulama ialah ketiadaan mereka menjadikan manusia ni sesat. Sebab tu ulama ni dia jadi pelita, dia jadi obor yang menerangi kehidupan umat, yang menerangi kehidupan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketiadaan ulama, maka manusia akan berada dalam keadaan yang sesat. Sesat itu dalam Quran disebut sebagai kelam, sebagai gelap, kegelapan. Sebab itu yang datang menerangi kegelapan itu adalah ulama. Jadi kalau ulama tak ada, masalah besar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Dalam hadis ni Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu daripada manusia tu dengan cara merentak macam kita ambil benda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil ilmu dengan cara mematikan ulama. Allah Ta'ala mengambil ilmu dengan cara mematikan ulama.
Sehingga apabila tidak ada lagi seorang alim di atas muka bumi ini, pada ketika itu manusia akan melantik orang-orang yang bodoh sebagai ketua mereka untuk membimbing mereka. Lalu orang-orang yang bodoh ni bila dilantik menjadi ketua mereka untuk membimbing mereka, lalu mereka ditanya, maka mereka pun memberi jawapan, memberi fatwa tanpa bersandarkan kepada ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Itu pentingnya ulama. Kelebihan ulama di atas muka bumi ini dapat menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Kemudian kelebihan ulama yang keempat ialah berbanding dengan orang yang bukan alim, Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan orang alim. Allah meletakkan kedudukan orang alim pada derajat yang tinggi, keistimewaan. Biarpun manusia tak angkat orang alim, dalam kehidupan kita ni ada setengah orang dia pandang sepi, dia buat tak tahu kepada orang alim. Kalau masuk dalam satu majlis tentu layan lebih kurang saja. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang alim ni Allah letak dia di maqam dan martabat yang cukup tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah taala angkat darjat yang tinggi di kalangan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, iaitulah orang-orang alim. Dan kelebihan ulama yang keenam ialah ulama ni setelah ketiadaan Nabi, mereka mengambil alih tugas Nabi, iaitu berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi buat perakuan. Dia kata al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim ni mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi mereka wafat tidak meninggalkan harta benda. Wa innama warasul ilma, tetapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman akhazahu faqad akhadha bihazin wafir. Sesiapa yang mengambil ilmu peninggalan para nabi ini, sungguhnya dia mendapat keuntungan yang besar. Siapakah yang mengambil ilmu peninggalan para nabi? Tidak lain tidak bukan adalah sebab peninggalan dia mesti ada waris. Maka pewaris yang mengambil ilmu, ilmu itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh nabi, tidak lain tidak bukan adalah mereka yang bergelar ulama. Jadi ulama ni tiada had dan kotanya, bilangan, dia tidak tertakluk kepada bangsa Arab sahaja. Bahkan umat Nabi Muhammad yang terdiri daripada berbagai bangsa, keturunan, warna kulit dan berbeza bahasa pertuturan, seandainya mereka mengambil ilmu peninggalan Nabi, mereka adalah ulama. Jadi ulama ada di mana-mana. Ada di Arab Saudi, ada di Mesir, ada di Uganda, ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Brunei, ada di Australia, ada di mana-mana sahaja. Jadi kelebihan ulama yang keenam itu, mereka adalah pewaris Nabi. Jadi tak susahlah sangat umat ni. Setelah ketiadaan Nabi, siapa nak menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni? Waris dia ada. Itulah orang-orang alim. Seterusnya, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya nak bandingkan orang alim dengan satu lagi orang yang ada kelebihan, iaitu orang yang berharta. Orang yang berharta dipanggil orang kaya. Orang yang berharta dipanggil orang kaya. Orang yang berilmu, memiliki ilmu agama yang tinggi, dipanggil orang alim ataupun ulama. Dua-dua ni ada kelebihan. Dua-dua ada kelebihan. Orang kaya ada kelebihan yang tersendiri, nikmat yang pelbagai, memiliki harta yang banyak, kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Orang alim pun ada kelebihan yang tersendiri, memiliki ilmu yang diwarisi daripada para nabi dan rasul. Jadi kita nak lihat orang kaya dan orang alim di segi persamaan dan juga perbezaan. Sebab dalam kehidupan kita ini banyak orang dia lebih cenderung untuk berdamping dengan orang kaya ataupun terpegun dan terpesona dengan orang kaya. Kadang-kadang orang alim ni dia tak tahu lebih kurang. Jadi malam ni kita tengok orang kaya dan orang alim. Ada 10 talking point yang saya nak cerita di sini tentang orang kaya dan orang alim. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kaya ni dia banyak harta. Dia banyak harta.
dan orang alim banyak ilmu. Di situ ada perbezaan. Orang kaya hartanya banyak, orang alim ilmunya banyak. Tetapi dua-dua tu ada faedah. Dua-dua tu ada faedah. Ada faedah kepada diri pemilik harta dan diri pemilik ilmu, dan juga ada faedah kepada orang lain, iaitu orang yang paling dekat dengan mereka, iaitu ahli keluarga, kawan-kawan dan manusia sekalian. Yang kedua, orang kaya ni kalau dia pemurah, sememangnya Islam itu sangat menggalakkan orang kaya bersifat pemurah. Kerana bersifat pemurah itu, maka yang pertama sekali dia tak lupa tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membayar zakat. Dan tak lupa juga tanggungjawab dia kepada menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan dia tak lupa pada orang susah, maka dia memberi sedekah. Dia tak lupa juga kepada untuk membuat pahala dengan hartanya, dengan infak pada jalan Allah, derma, buat masjid dan seumpamanya. Jadi orang kaya kalau dia pemurah, Allah Ta'ala akan berkati harta dia. Ada orang kaya. Kalau dia menjadi orang kaya yang pemurah, hartanya akan diberkati oleh Allah. Justru setiap kali dia menjadi insan yang pemurah, harta dia insya-Allah akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari punca dan sumber yang tidak disedari. Manakala orang alim pula, itu manusia yang dipanggil ulama ni, kalau orang alim tu, kalau dia beramal dengan ilmu dia, di samping dia beramal, dia menyampaikan ilmu dia. Menyampaikan dalam konteks zaman sekarang ni orang panggil mengajak. Mengajak, berceramah, memberi kuliah, memberi fatwa, itu orang alim. Kalau dia menyampaikan ilmunya, maka ramailah muridnya. Dan banyak pahalanya. Orang alim zaman sekarang ni peluang untuk dia menyampaikan ilmu lebih luas, lebih terbuka luas berbanding dengan orang alim dulu yang perlu berjalan pergi sana sini ataupun orang percaya dah. Orang alim zaman sekarang kadang-kadang dia duduk dalam rumah dia, dia mengajak orang tengok saja ilmu. Itu contoh. Kemudian poin yang ketiga, orang kaya ni kalau dia kedekut, ni kita tak mahu. Jadi orang kaya kedekut ni contoh yang nombor satu, Firaun lah, kedekut. Orang kaya kalau dia kedekut, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kedekut dia tu menyebabkan dia tidak membayar zakat. Menyebabkan dia jadi calon penghuni neraka. Kalau dia kedekut dengan manusia, tak mau beri sedekah, dia menjadi orang yang sombong dengan harta yang dimiliki. Jadi orang kaya yang kedekut ni, kedekutnya itu menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala membenci dia. Manakala orang alim itu ulama ni, kalau dia, ini sifat mazmumah, dia tidak mau menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang. Lebih-lebih lagi, orang sangat dahagakan ilmu dia. Orang tanya, dia tak mau jawab. Jadi orang alim kedekut lah tu, kedekut dengan ilmu, tidak mahu menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada orang yang sangat dahaga kepada ilmu tersebut. Maka orang alim ni pun akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat dia ni menjadi calon nak masuk dalam neraka. Sebab ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanyakan kepadanya sesuatu ilmu, dia orang alim lah, lalu dia menyembunyikannya, mana dia tak mau abang, maka di hari akhirat nanti dia akan dikekang dengan kekangan api neraka. Mulut dia tu akan dingangakan, disumbat api neraka mulut tu. Mana dia jadi orang yang orang alim yang kedekut ilmunya, tidak mau menyampaikan ilmunya. Di saat orang yang sangat dahaga kepada ilmunya, dia ni akan menjadi calon penghuni neraka, kerana dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang alim ni, dia tidak melaksanakan tugas dia sebagai pewaris Nabi untuk berdakwah dan mengembangkan ilmu. Kemudian poin yang keempat, nak banding orang kaya dengan orang alim ni, orang kaya ni dia akan mendapat pahala yang berterusan selepas kematian. Orang kaya dia akan dapat pahala yang berterusan walaupun dia telah mati, kalau dia ni orang kaya yang suka buat sedekah jariah.
Kan dalam satu hadis Nabi kata, iza ma tabnu adama in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Terputus tu makna pahala tu stop dah tu. Kecuali 3 perkara. 3 perkara ni walaupun mati pahala duk jalan. Jadi untuk orang kaya apa dah? Sedaqatin jariyah, sedekah jariah. Jadi orang kaya dengan sebab hartanya banyak, dia boleh banyak melakukan sedekah jariah, buat masjid, wakaf tanah dan seumpamanya. Jadi selama mana orang duk guna, orang awam duk guna harta yang telah dijariahkannya, walaupun orang kaya ni dah mati, pahala akan terus berkesinambungan dan berjalan. Itu dia panggil sedekah jariah. Jadi orang kaya yang tidak kedekut, rajin menginfakkan hartanya, maka selepas dia mati, pahala jariah itu akan terus berjalan. Manakala orang alim pula, pahala terhadap ilmu yang disampaikannya pun terus akan berjalan walaupun dia mati. Mana orang kaya mati terus mendapat pahala, orang alim mati terus mendapat pahala, tapi dari sudut yang berbeza. Orang kaya mati dia dapat pahala yang berterusan kerana dia bersedekah jariah. Orang alim dalam hadis juga tadi, iaitu pasal yang kedua, au ilmin yuntafa' bih, atau orang yang meninggalkan ilmu yang diambil manfaat. Jadi satu contoh, orang alim dia ajak semayang, ajak bab-bab agama dia, bayar zakat, pi haji dan seumpamanya. Orang pandai dengan dia cara mengajak tadi, orang terus beramal. Dia mati lama dah, tetapi pahala kerana dia mengajak tadi ni akan terus diperoleh oleh orang alim, walaupun jasadnya telah dimamah oleh tanah di dalam kubur. Tu. Kemudian poin yang kelima, orang kaya ni penerima harta yang disumbangkan oleh orang kaya. Orang kaya kan dia bagi sedekah, dia bayar zakat dan seumpamanya. Penerima harta yang disumbang oleh orang kaya adalah terhad dan terbatas. Mana orang kaya ni walaupun dia jadi penyumbang, dia tak boleh bagi kepada semua orang. Dia sebab pilih orang tu saya, sebab kalau bagi semua habis tu harta dia. Jadi dia tak ada nak buat harta pula lah. Ataupun bagi banyak, memang dia tak boleh menyeluruh kepada semua orang. Jadi penerima harta sumbangan orang kaya, sedekah, bantuan dan seumpamanya adalah terbatas dan terhad. Itu orang kaya. Berbeza dengan orang alim, orang yang bergelar ulama ini. Penerima ilmu yang disampaikan oleh orang alim tiada batas sempadan. Itu hebat. Hebat orang alim ni. Menerima ilmu yang disampaikan oleh orang alim tiada batas sempadan. Tak ada kota. Contoh, orang kaya kalau dia nak buat majlis penyampaian, dia buat satu majlis, dia panggil dalam 100 orang, 200 orang. 200 orang tu dah terima bantuan dah. Tapi orang alim, katalah orang alim nak pergi mengajar di masjid, ceramah. Adakah imam masjid kata malam ni ilmu boleh sampai dekat 40 orang, kalau lebih tak boleh sampai? Tak, dia tidak had. Siapa boleh main dalam masjid, siapa boleh main tempat ceramah, tempat mengajar dan semuanya, banyak mana boleh masuk. Tiada had dan tiada batas. Semua boleh dapat ilmu yang disampaikan oleh orang alim. Jadi di sini nampak, walaupun orang kaya memberi faedah kepada manusia dengan semangat harta, tetapi ada beza dengan orang alim yang memberi ilmu pada manusia, iaitu orang alim ni ilmu ini disampaikan, penerimanya tiada batas dan had. Siapa pun boleh ambil ilmu daripada orang alim. Kemudian yang keenam, orang kaya dia memanfaatkan manusia. Dia memberikan manfaat kepada manusia dengan hartanya itu melalui sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat. Manakala orang alim memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi di sini ada beza. Orang kaya dia bagi sedekah dan zakat. Jadi orang miskin, saya beri contoh. Katalah orang miskin ni, orang kaya beri zakat ke dia 500 ringgit. Mai bulan depan pula bagi 200 sedekah pula. Maka orang miskin ni dia dapat 500 tu, dia belanja habis. Dia belanja habis 200. Lepas tu dia memerlukan bantuan daripada orang kaya tu untuk kali berikutnya. Berbeza dengan orang alim. Orang alim dia main mengajak orang dalam satu ilmu.
katalah dia ajak anak murid dalam 40 orang cara bab semayang. Mereka pun faham cara bab semayang. Dan orang yang anak murid yang ambil ilmu bab semayang tu, dia pandai semayang, ilmu tu tak habis. Akan terus berkembang, bahkan mereka tahu mereka akan sampaikan lagi kepada anak cucu mereka. Itu hebat orang alim. Kemudian yang ketujuh, orang kaya yang dermawan, dia ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, orang kaya sangat-sangat dituntut menjadi orang kaya yang pemurah dan dermawan. Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang kaya yang dermawan ni, dia adalah insan yang mulia. Allah memuliakan dia. Di samping Allah memuliakan dia, manusia juga memuliakan dia. Itu orang kaya yang dermawan. Orang alim pula, orang alim dia bukan dermawan. Orang alim yang menjadi khadam ilmu, yang rajin menyampaikan ilmu. Baru ni kita kehilangan seorang alim, Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Mengajar sampai habis umur. Taklah sampai habis umur, lebih tu orang kata sampai jatuh sakit sampai habis umur. Begitulah kebanyakan orang alim kita. Jadi orang alim ni, kalau dia menjadi khadam ilmu, orang kaya yang menjadi dermawan, dia adalah insan yang mulia. Maka orang alim yang menjadi khadam ilmu, menyampaikan ilmu, dia adalah insan yang lebih mulia berbanding dengan orang kaya. Lebih mulia. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimuliakan oleh manusia. Yang ke-8, orang kaya. Saya nak relate dengan orang alim lah. Kalau nak letak di segi hubungan. Orang kaya, dia tak akan boleh bayar zakat. Dan dia tak terdorong untuk memberi sedekah. Hatinya tak teringin untuk impak hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala kalau bukan daripada bimbingan orang alim. Makna dia apa? Makna orang kaya yang dermawan, yang bayar zakat, yang beri sedekah, yang suka tengok orang miskin, yang simpati pada janda, balu, anak-anak yatim. Mereka ni ada kesedaran pengetahuan yang demikian kerana dibimbing oleh orang alim. Mana orang alim hebat. Manakala orang alim yang menyampaikan ilmu, beramal dengan ilmu dia, maka keadaan dia menyampaikan ilmu tu bukan dibimbing oleh orang kaya. Tu nampak perbezaan. Di sini terserlahlah kehebatan orang alim daripada orang kaya atau mereka yang bergelar ulama. Jadi orang alim dia tidak memerlukan bimbingan orang kaya untuk menambahkan ilmu dia. Tetapi orang kaya memerlukan bimbingan orang alim untuk memanfaatkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang ke-8. Yang ke-9, orang kaya dia boleh menggunakan hartanya untuk berdakwah. Itu hebat. Orang kaya dia boleh menggunakan hartanya untuk berdakwah. Dalam Malaysia ni kita telah menyaksikan ramai orang kaya yang tak kedekut, tak lokek hartanya. Hartanya itu disumbang untuk tujuan dakwah. Buat program ilmu di masjid, di majlis ilmu, semua ni memerlukan duit ringgit. Maka orang kaya tak kedekut untuk menyalurkan wangnya untuk tujuan dakwah. Manakala orang kaya menggunakan harta untuk tujuan dakwah, manakala orang alim berdakwah dengan ilmunya. Orang alim dia tidak berdakwah dengan harta, tetapi dia berdakwah dengan ilmunya. Yang ke-10, orang kaya ni kalau dia mati, ini mati juga ni. Orang kaya kalau dia mati, ramai juga orang akan terasa kehilangannya. Iaitu orang kaya yang dermawan. Sedih, hibah, orang kaya yang dermawan. Tetapi orang alim, kalau dia mati, lagi orang ramai akan terasa kehilangannya. Lebih-lebih orang alim yang tersohor, yang terserlah, yang terkenal, yang ternama. Kalau orang alim mati, lebih ramai yang akan terasa kehilangannya, iaitu kematiannya. Jadi kesimpulannya, kuliah saya malam ni lebih kurang setengah jam lebih sikit ya. Kesimpulannya, orang alim ni
ataupun ulama, dia adalah permata kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tiada ulama di atas muka bumi ini atau hilang ulama, maka itu tanda umat ni akan berada dalam keadaan yang sesat. Maka saya nak menyeru kepada penonton-penonton FB sekalian yang sedang mengikuti program ilmu pada ketika ini, seruan saya, hendaklah kita dalam hati kita ni ada perasaan kasih dan sayang pada ulama. Kerana apa? Kerana ulama ni mereka adalah pewaris Nabi. Siapa yang tak sayang ulama, mana dia tak sayangkan Nabi. Ni ulama yang, maksud ulama ni ada macam-macam. Ni ulama yang ikhlas menyampaikan ilmunya, ulama yang berdakwah menyampaikan ilmunya, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi kita kena kasih dan sayang kepada ulama. Seterusnya, pesan saya, hendaklah kita sentiasa mendampingi ulama. Kasih ini daripada jauh. Mendampingi ulama. Kalau ada kesempatan, hendaklah kita berdamping dengan ulama. Sebab tu ada satu amalan, orang panggil mencium tangan ulama. Itu ada amalan cium tangan ulama tu. Kerana mengambil keberkatan. Berbeza dengan orang biasa, orang tak cium. Lain daripada ibu bapa kita lah. Dicium tangan ulama. Kemudian, apa-apa yang ulama kata, ulama kata, biarpun pahit dan kelat, kita kena terima. Teguran daripada ahli ulama, kadang-kadang kita buat tu benda ni, dia bercanggah dengan agama. Maka ditegur oleh ulama, maka kita kena terima, walaupun pahit dan kelat. Kerana apa yang ditegurnya itu adalah perkara yang baik dan betul, iaitu di atas landasan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang ada kecenderungan nak membenci ulama, pesan saya, jangan kita membenci ulama. Kalau kita membenci ulama, sama dengan kita benci orang yang meninggalkan ilmu kepada ulama, iaitu Nabi. Jangan kita membenci ulama. Biarpun adalah 2-3 perkara yang kita tak selesa dengan dia, jangan kita benci ulama. Kemudian yang berikutnya, ambillah, intailah peluang dan kesempatan untuk berada dalam majlis ulama. Majlis ulama itu majlis yang ulama ada. Ilmu dan seumpamanya. Ulama dia ada di tempat majlis ilmu. Maka menghadiri majlis ilmu ni, menghadiri majlis ulama. Jadi kita, kerana ilmu ni sangat penting. Sebab ilmu yang disampaikan oleh ulama adalah tinggalan Nabi. Hendaklah kita rajin-rajin menghadiri majlis ulama. Kemudian, satu lagi amalan pada orang yang kasih pada ulama ni ialah hendaklah kita menziarahi ulama. Kalau dia dekat lagi, kita boleh kerap ziarah. Bila kita nak ziarah ulama ni, pada masa dia sihat, lebih-lebih lagi pada masa dia sakit, kita menziarahi ulama, tanya khabar dan seumpamanya. Lagi, kalau kita dengar alim ulama meninggal dunia, mati, kalau kita ada peluang dan kesempatan, hendaklah kita mengunjung mereka, menziarahi kematian ulama. Dan kalau ada kesempatan lagi, kita menyembahyangkan jenazah mereka. Dan kalau kita berada di kejauhan sana, tak sempat ataupun tak mungkin untuk menghadiri, menziarahi kematian ulama, ambil peluang untuk melakukan solat ghaib di atas jenazah ulama yang telah kembali kepada penciptanya. Jadi, sebagai kesimpulannya, saya nak montir ni, ingat, ulama ni adalah mutiara dan permata. Hendaklah kita menghargai mutiara dan permata itu. Ambillah ilmu peninggalan mereka. Selagi mereka, ulama tak kala ada di mana pun, bila mereka dah mati, berarti Allah Ta'ala dah ambil satu punca ilmu. Mudah-mudahan bila kita berdamping dengan ulama, ilmu yang kita ambil dari ulama ni, ingat tu, ulama dia bagi ilmu kat kita, orang kaya dia bagi harta. Dua-dua ambil manfaat, tapi lebih bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh ulama.
Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat itu, dapatlah kita beramal, hidup di atas muka bumi ini mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauhkan ulama, kita tak ambil ilmu daripada mereka, kita bukan mencari keredaan. Kita sebenarnya menempah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam tazkirah ringkas pada malam ni, saya suruh semualah malam ni malam pertama puasa yang ketiga. Malam pertama 10 malam yang terakhir Ramadan, iaitu malam yang ke-21. Kita akan memulakan sesi mengembara malam untuk mencari Lailatul Qadar yang ada pada salah satu daripada malam 10 malam yang terakhir ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita malam yang berharga itu. Jadi saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada kelemahan diri saya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.